mereka yang memahami agama, yang memahami nas tentang kelebihan mengiringi dan mengusung jenazah, maka mereka akan berlumba-lumba, bersegera untuk berbuat kebaikan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kalian untuk melakukan amal kebaikan. Seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, tentang nak jalan ke mana, depan ke, tepi ke, belakang, harus. Bagi orang yang berjalan kaki, dia nak jalan depan ke, kiri ke, kanan ke, tepi ke, belakang ke. Tetapi bagi yang berkenderaan, hendaklah dia berjalan di belakang jenazah. Yang ini yang berkenderaan. Jadi kalau kita naik kereta, jenazah tu dibawa masuk ke dalam van contohnya, jangan duk potong bangkang kali. Duk pilih orang potong pula. Van jenazah potong lagi, dia potong, kau ni potong, dia potong. Bukan. Kita berjalan di belakang jenazah. Berbeza dengan sekiranya diusung jenazah dengan orang berjalan kaki, maka berjalan kaki tidak menjadi masalah depan, kiri ataupun kanan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Ar-rakibu yasiru khalfal janazati wal mashi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha." Yang berkenderaan hendaklah berjalan di belakang jenazah, dan yang berjalan kaki hendaklah berjalan di boleh berjalan di belakang jenazah atau di hadapannya atau di kirinya atau di kanannya. Yang penting berhampiran dengan jenazah tersebut. Terus sekiranya kita ada tanah kuburan di sini contohnya, ada orang meninggal dalam qaryah kita, jadi kita usung. Bila kita usung tu, kita nak jalan depan, kiri, kanan, tepi, tidak menjadi masalah. Bagi yang berkenderaan, di belakang. Wallahu. Seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, jenazah yang diusung, yang mana kita semua iringinya, kita nak pergi ke satu tempat untuk disalatkan. Mana nak solat jenazah? Ada kata dalam masjid, ada kata luar masjid. Sesungguhnya kedua-dua perbuatan ini merupakan perbuatan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar masjid pun boleh, dalam masjid pun boleh. Tidak menjadi permasalahan. Dan ya, di rumah pun boleh. Di rumah pun boleh, luar masjid pun boleh, dalam masjid, dalam surau pun boleh, dalam dewan pun boleh. Mana-mana tempat pun boleh. Tapi yang paling penting, janganlah kita berlari ke dewan, kita nak patah balik, nak tanah balik. Cari tempat yang paling berhampiran dan berdekatan dengan tempat kebumian jenazah. Berdalilkan umum hadis Nabi, percepatkan pengurusan jenazah. Itu yang telah jelaskan oleh sahabat saya tadi, baru saya Isyam. Bererti mempercepatkan jenazah ini merangkumi semua. Bermula daripada nak dimandikan kena segera, kemudian dikapankan segera, tapi dia bertengkak buat kapok baru jadi tak ada. Kemudian setelah dikapankan, nak diusung, nak disolatkan segera. Setelah disolatkan segera, selesai solat, kemudian dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Segera kebumian, usah ditangguh lagi. Ini semua termasuk dalam arti menyegerakan urusan perkebumian jenazah. Wallahu a'lam. Jadi tak timbul isu luar ataupun dalam masjid. Katakanlah kita lakukan kebiasaan masyarakat hari ini buat dalam masjid. Dan ada juga yang buat di rumah dulu, selapih, sekali lagi pula main buat pula selapih di masjid. Dasarkan tak kira rumah tak muat, orang nak pergi dan sebagainya. Dan yang di rumah pun tak sempat nak main masjid, nak urus tanah kuburan apa semua. Jadi solat di rumah separuh, di masjid separuh pun tidak menjadi masalah. Berbilang kali dilakukan solat jenazah tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Solat jenazah, tuan-tuan dan puan sekalian. Solat jenazah hukum asalnya merupakan fardu kifayah, yakni bagi pelaksana ni. Asalnya mesti kena solat. Tapi adakah tanggungjawab semua? Fardu ain? Tidak. Memadai dengan sebahagian orang buat gugur tanggungjawab tersebut daripada sebahagian yang lain. Cuma kita kalau boleh, tuan-tuan dan puan sekalian, solat jenazah ni kita peramaikan. Kebanyakan solat jenazah ni. Sebab ada di sana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mana jenazahnya disolat oleh 40 orang, yang mana tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, dijanjikan syurga bagi Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan segala dosa-dosa. Dengan syarat 40 orang yang solat tu
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak syirik. Kalau 40 orang mangkuknya bukan orang yang salih, bukan orang yang berakidah dengan akidah yang benar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik sana sini, tangkai gantung sana sini, maka salat mereka tidak memberi apa-apa manfaat. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya mereka menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ni ada banyak kategori, ada syirik kecil, ada syirik besar. Sekiranya syirik besar boleh mengeluarkan daripada Islam, apa manfaat salat dia? Sekiranya syirik kecil pun tuan-tuan dan puan sekalian, ia termasuk dalam umum hadis Nabi. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, syai'a, umum, mana-mana, apa-apa benda. Mereka bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu boleh, kalau boleh ramaikan solat jenazah. Sebab tu menjadi satu alasan orang kita, dia kata kita kena tunggu bagi ramai-ramai dulu. Tunggu bagi orang ramai dulu. Betul dan puan sekalian, yang mana yang ada tu sembahyang dulu. Saat lagi mai pula yang lain solat selesai. Sebab kita dalam proses nak mempercepatkan. Okey, wallahu a'lam. Kemudian seterusnya, saya cuba tengok muka kita. Muka kita kat mana? Muka suara. Muka suara 5. Okey, 5. Baik. Disyariatkan kita untuk solat bagi orang-orang yang berikut. Antaranya tuan-tuan dan puan sekalian, ini saya sebut di sini, antaranya bayi yang mati dalam kandungan tetapi sudah punya ruh. Sudah punya ruh berarti seperti mana dalam hadis yang menceritakan tentang tempoh ditiupkan ruh, iaitu usia kandungan lebih kurang 4 bulan. Apabila ditiupkan padanya ruh, bila usia 4 bulan ke atas, tuan-tuan dan puan sekalian, kandungan ataupun janin yang keluar itu, tuan-tuan dan puan sekalian, boleh disolatkan. Itu merujuk kepada pandangan jumhur ahli ilmu. Bahkan sebahagian pandangan ulama yang lain, mereka menyatakan bahawasanya sekiranya belum cukup sifat. Satu, dia lihat kepada ruh, hadis tentang ruh, 4 bulan dah ditiupkan ruh. Satu lagi dia lihat kepada sifat, dia tak merujuk kepada 4 bulan waktu ditiupkan ruh. Wallahu a'lam yang tu. Dia melihat pada sifat. Cukup sifat, kita solat. Tak cukup sifat, tak payah solat. Jadi langkah yang terbaik sebenarnya, wallahu a'lam, saya lebih cenderung kepada pandangan yang menyatakan bahawasanya solat jenazah itu dilakukan pada bayi yang mana usianya 4 bulan. Berdalilkan umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditiupnya ruh ketika mana usia kandungan 4 bulan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Kemudian di sini, sebagaimana kata Nabi dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis yang umum, wasaqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati rahmah. Dan bayi yang gugur dari kandungan disembahyangkan ke atasnya dan didoakan untuk ibu bapanya dengan keampunan dan rahmat. As-saqtu maksudnya bayi yang gugur. Bila kita kata gugur ni, kita merujuk pada hadis tentang waktu ditiupkan ruh sekiranya 4 bulan. Bawah pada 4 bulan kita tidak solatkan, atas pada 4 bulan kita solatkan. Wallahu a'lam. Kemudian begitu juga kita solatkan juga kepada jenazah yang mana ketika hidupnya dia melakukan dosa besar. Tuan-tuan, berlaku adalah kampung orang tertentu, jenazah ataupun si mati ini dia bunuh diri, dia gantung. Budak-budak lagi, awal 20-an. Tapi pasal main tekpit ni, orang bagi tekpit ni, maksudnya isap dadah. Isap dadah ni dia tak sedap, dia gantung diri dia. Jadi ada sebahagian tindakan dalam masyarakat komuniti tersebut tak mau solatkan dia. Bahkan mereka tak mau nak kebumikan di tanah perkuburan Islam dekat kampung tu. Tuan-tuan, memang bunuh diri merupakan satu perbuatan yang sangat-sangat besar hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat-sangat besar. Bunuh diri dalam hadis disebut, tuan-tuan dan puan sekalian, barang siapa yang bunuh diri dia akan kekal dalam neraka.
Barang siapa yang bunuh diri dia, Allah Subhanahu wa taala akan bunuh dia balik dengan benda ataupun bahan yang dia gunakan untuk bunuh diri dia. Dia guna tali, Allah akan guna balik tali. Akan diulangi perbuatan tersebut sebagai satu siksaan bagi dia di akhirat kelak. Kalau dia guna pisau, pisau. Kalau dia racun, dia akan minum racun mati hidup balik, minum racun balik mati hidup balik. Itu siksaan dia. Akan tetapi adakah dia kafir? Kafir kharij 'anil millah, terkeluar daripada agama Islam. Yang mana hukum kafir ini tak disolatkan kat atas mereka. Ini kita kena faham. Kita jumpa ramai orang bunuh diri. Solat ke tak solat? Solat kepada dia. Cuma Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, sekiranya dia bunuh diri, yang datang menghadiri majlis salat dia orang awam. Adapun orang kenamaan seperti ulama besar, seperti pemerintah atau pemimpin, tinggalkan salat dia. Jangan pergi. Sebagai satu contoh dan pengajaran untuk orang lain. Tapi bukan berarti tinggalkan salat jenazah. Salat jenazah tetap fardu, wajib dilaksanakan, fardu kifayah. Mereka berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berhutang. Sebagai satu pengajaran bagi orang yang berhutang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tunaikan solat untuk dia. Nabi hantar suruh para sahabat buat pengajaran bagi orang yang berhutang. Begitu juga bagi orang pelaku maksiat di atas muka bumi terkenal. Dia kaya billionaire, dia bayar sana bayar sini. Tuan-tuan, billionaire pun apa, semua air pun. Saya bagi dua contoh lah, senang perbezaan. Seorang kaya billionaire, multi-billionaire, dia sebelum dia mati tu dia habaq, dia kata semua harta aku upah orang buat tahlil aku semua untuk Malaysia. Satu kepala aku bayar 1,000. 1,000 banyak hal. Buah 250. Satu kepala 250. Satu Malaysia buat tahlil untuk aku. Dengan satu orang lagi, orang yang salih, mati di padang pasir, burung gagak makan mayat dia. Tak tahu lepas mana. Tuan-tuan dan puan sekalian, dua-dua ni, yang mana yang akan mendapat siksaan Allah, yang mana akan mendapat rahmat daripada Allah? Sudah pasti orang yang salih. Walaupun dia mati dia lagu mana ke, mati dia tengah jalan ke, tengah padang pasir ke, tak ada siapa ambil hirau kat dia ke, tak disolatkan jenazah kat atas dia pun, orang tak tahu hilang pergi mana ke, dia orang salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah orang yang bunuh 100 orang, dia mati di tengah jalan. Mati di tengah jalan. Dalam perjalanan on the way, ada qasad niat di hati nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nak pergi mempelajari tentang agama, nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, mati on the way. Tak ada siapa buat tali kat dia pun, tak ada siapa buat kenduri arwah kat dia pun. Dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdalilkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah ada apa-apa ke atas manusia itu melainkan apa yang telah dia usahakan sendiri. Jadi mati billionaire ni tadi, dia bagi duit atau Malaysia semua orang buat kat dia. Sekiranya dia ni meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dia mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, sekiranya dia pelaku maksiat yang dahsyat, tetap tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia mendapat siksaan daripada Allah.